Baik, untuk jam ini menjelang PRN di 6 negeri, kita akan membincangkan mengenai isu jaringan usahawan bandar dan luar bandar khususnya. Dan rakan setugas Faris Azman ada perkongsian dalam menyelami isu ini kerana Faris dilaporkan sudah berada di lapangan sejak 3 hari lepas. Dan Faris, dari Shah Alam, apa yang boleh dikongsikan? Baik, terima kasih Fahmi. Sebenarnya isu usahawan ini antara isu yang kita berikan perhatian sepanjang PRN Selangor ke PRN di 6 negeri, khususnya kepada peniaga-peniaga PKS. Apakah bantuan yang perlu mereka terima, apakah pembelaan yang telah pun diberikan selepas ini, dan apakah harapan yang boleh kita garap daripada luahan-luahan hati mereka, setiap peniaga, waimah peniaga daripada goreng pisang sebenarnya Fahmi, sehinggalah peniaga nasi lemak, sehinggalah peniaga perniagaan usahawan yang lebih tertumpu pada sektor-sektor kreatif seperti ukiran kayu dan sebagainya. Jadi kami dalam beberapa hari berkempen sejak 4 hari lalu, sebenarnya hari ini masuk ke hari keempat sebenarnya, kempen kami pergi ke lapangan untuk mendengar sendiri rintihan dan luahan setiap peniaga-peniaga di Selangor. Sebenarnya Fahmi, terdapat 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan, dan kita memperlihatkan terdapat kerusi-kerusi DUN, penyandangnya mempertahankan, begitu juga ada kerusi DUN 4 penjuru, 3 penjuru dan sebagainya. Tetapi apa pun, berbalik kepada rakyat, berbalik kepada golongan B40, berbalik kepada peniaga-peniaga jalanan, peniaga-peniaga yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, mereka ini mahukan perubahan dan mahukan pembelaan yang lebih sekiranya pemimpin diberikan mandat di kawasan mereka pada 12 Ogos nanti. Dan saya ada bertemu dengan beberapa peniaga-peniaga kerana di Selangor juga kita berbagikan kepada dua, di mana di Central Selangor kita tahu di Shah Alam, di sini di Shah Alam, dan juga di kawasan luar separa bandar ke luar bandar seperti di Hulu Langat, di Kuala Selangor dan sebagainya. Ia berbeza sedikit jika isunya, tetapi isunya tetap sama, iaitu isu sentrik, isu mengenai kos harga barang. Dan mungkin kita nak dengarkan sedikit luahan-luahan daripada peniaga yang sempat kami temui sebelum ini. Kita dengarkan dahulu. Sebab sekarang ni barang, ya Allah. Macam nak maintain harga dengan barang yang mahal? Tu tak tahu, mungkin orang atas-atas ikut yang boleh kan. Barang makin mahal. Yalah, memanglah. Memang ada sedikit, nak kata semua tu majoriti tak adalah, kena apa, sakit jugalah. Memang teruklah. Ya, macam dengan saya pula, saya cari sini harga macam ni je lah. Kita kena pandai mencari jugalah. Harap-harap kerajaan ataupun apa yang pembentukan kerajaan akan datang, orang kata fokus kepada macam mana nak membantu rakyat dari segi kesara hidup. Baik Fahmi, itu jelas peniaga-peniaga yang kami sempat temui. Mereka mengatakan kos harga barang sedikit sebanyak menekan dan kos harga hidup juga menekan mereka. Tapi bagi mereka sebenarnya Fahmi, untuk meningkatkan harga barangan-barangan mereka jual, barangan yang telah pun siap digoreng dan siap dimasak, mereka tidak sampai hati. Tetapi margin yang mereka terima, yang mereka terpaksa tanggung sebenarnya ada sedikit berbanding sebelum ini apabila kos harga-harga barangan asas telah pun meningkat. Meskipun kita tahu sebenarnya Fahmi, inisiatif telah pun dilakukan oleh kerajaan pusat untuk beberapa sistem-sistem yang dilakukan untuk memastikan barangan-barangan ni kos sara hidup, kos ekonomi rakyat, terutamanya barangan-barangan asas ini dapat diturunkan. Tetapi apapun, rakyat mahukan pembelaan yang lebih, terutamanya di sektor-sektor seni, sektor-sektor F&B, food and beverage ini. Mereka mahukan perhatian penuh diberikan, terutamanya penjaja-penjaja BKS. Dan banyak lagi isu-isu yang akan kami dalami selain isu ekonomi, selain isu penjaja-penjaja ini akan kita bawakan sehinggalah ke 11 Ogos nanti sebelum hari mengundi. Isu-isu yang ingin dibawa oleh pemimpin juga luahan-luahan oleh rakyat sebagainya. Ini daripada Selangor sebenarnya Fahmi. Rakan tugas kita yang berada di Negeri Sembilan juga, Ridauddin Daud, saya rasa telah pun bersedia untuk mengupas mengenai isu yang beliau pergi ke lapangan. Apakah isu-isu mengenai usahawan dan kos harga hidup, kos harga barangan yang meningkat. Mungkin Ridauddin, apakah tinjauan Ridauddin di sana di lapangan, apakah dapatan yang Ridauddin lakukan selama tempoh berkempen ni Ridauddin? Teruskan Ridauddin di Negeri Sembilan.
Baik, terima kasih rakan setugas saya Faris Azman di Selangor, seorang wartawan yang memang boleh dikatakan champion dalam isu-isu rakyat. Kalau kita dengar sebentar tadi, di Selangor harga barang nampaknya peniaga-peniaga meluahkan rasa kegusaran bimbang dengan harga barang yang meningkat. Di Kuala Pilah ataupun di Seremban ini, bagaimana caranya? Bagaimana ceritanya? Boleh dikatakan sana Lembah Kelang berdekatan dengan Kuala Lumpur, sini Kuala Pilah, Kuala juga, dan masalah juga sama juga, iaitu harga barang meningkat. Namun ada beberapa yang mengatakan bahawa harga barang itu meningkat dengan sangat mendadak sehingga menjejaskan perniagaan mereka terpaksa menaikkan harga barang dan sebagainya. Namun ada yang kata harga itu meningkat tidaklah begitu drastik, tidaklah begitu mendadak dan mereka boleh mengawalnya. Kalau dibincangkan sebenarnya harga barang di Malaysia ni sebenarnya, harga barang ini boleh dikatakan sama je macam umur. Umur sentiasa meningkat, takkan turun dah. Harga barang pun kalau kat Malaysia ni sentiasa meningkat. Kalau turun tu pun mungkin dah barang-barang kawalan. Kalau harga yang lain tu kalau dah naik tu, nak nampak turun balik memanglah susah. Jadi mungkin kita boleh dengar sedikit apakah keluhan ataupun suara rakyat yang saya temui di Kuala Pilah, Negeri Sembilan pada hari ini. Harga barang buat masa ni memang ada naik, tapi dah tak adalah drastik. Naik tetap ada naik. Untuk kita pun bagi jualan kita ni pun keuntungan tu ada, cuma tak macam dululah. Dulu kalau untung tu lebih banyak, tapi untuk sekarang ni pasal barang dah naik, harga barang pun kita terpaksa naikkan, tapi tak macam orang lain lah. Orang lain kadang naik harga terlampau tinggi kan. Macam kita masih harga B40 lah orang cakap. Harga main lah. Kita pun kalau encik abang tengok pun sekarang kita pun masih ada lagi nasi lemak bungkus RM1. Nasi lemak berlauk pun RM5 apa semua kan. Itulah. So harga tu adakah memberi tekanan atau macam mana? Tekanan, kalau kita dari tekanan tu harga nak kata untung banyak tak lah. Tak macam dulu lah senang cakap. Dulu kita boleh banyak lah dapat, sekarang kurang sikit lah. Tapi untung tak untung. Boleh katakan naik antara 20% lah. Dia bagi tekanan tak? Kalau ikut kan, kalau pada apa sekarang kuasa membeli itu dah kurang. Jadi kalau harga meningkat, kalau barang meningkat tu memang terjejas sikit lah. Perniagaan macam ni? Alhamdulillah macam biasa. Orang Cuma kos kita tu meningkat lah sikit. harga pasal kekal kan? Pasal kekal lah. Pasal kita kuasa membeli tu dah berkurang. Pasal kekal harga lama ke lah. Tapi pelanggan tak ada komplain lah? Setakat ni Alhamdulillah tak ada. Ya Allah, memang teruk naik. Naik berapa banyak tu? Lebih kurang 50% juga. Contoh-contohnya apa yang naik sebenarnya? Macam ikan, sayur, barang-barang basah lah selalu. Memang naik. So perniagaan sama macam mana? Agak slow juga dah. Sebab barang naik, orang tak nak beli luar dah. Harga barang mahal jugalah, mahal. Semua barang naik. Apa contoh barang yang banyak naik? Banyak naik macam gula, beras, barang makanan semua naik harga lah. Pasal-pasal sayur-sayur semua naik harga. Ikan, daging, ayam, semua naik harga. Naik tu banyak ke atau naik sikit-sikit? Banyak sikit, banyak. Pada dulu, pada sekarang banyak. Saya dulu gula mula-mula 70, bahkan naik ke 120, 160, sekarang 200. Satu kampit, 50 kampit tu. Banyak beza. Baik, itu apa yang dikatakan oleh peniaga-peniaga di Kuala Pilah yang saya temui pada pagi tadi. Semuanya sepakat mengatakan bahawa harga barang ada kenaikan. Cuma ada yang merasakan bahawa kenaikan itu tidaklah begitu tinggi. Namun ada yang merasakan bahawa kenaikan itu agak tinggi. Namun semuanya yang saya katakan, semuanya sepakat untuk tidak menaikkan harga. Kalau naik pun mungkin naik sedikit saja. Jadi itulah masalahnya sebenarnya. Harga barang kepada peniaga meningkat. Harga yang mereka beli daripada pasar meningkat, bersebi meningkat, namun mereka tidak boleh meningkatkan harga kerana pertamanya kerana kuasa membeli sudah pun kurang. Jadi apabila meningkatkan lagi harga atau menaikkan harga, sudah pasti kuasa membeli menjadi lebih kurang. Jadi itulah menyebabkan mereka terpaksa untuk mengekalkan harga. Tak mengapalah tidak untung, dapat untung sedikit pun tidak mengapa, janji mereka dapat berniaga. Dan satu lagi seperti mana yang Faris kata, mereka pun sebenarnya rasa tidak sampai hati untuk menaikkan harga kerana Kuala Pilah ini adalah kawasan luar bandar. Jadi kalau kita luar bandar ni kita tahu pekerjaannya tidaklah begitu banyak. Kalau banyak pun gajinya tidaklah sama seperti mana di Lembah Kelang dan kawasan-kawasan maju yang lain. Jadi sebab itulah mereka memilih untuk tidak menaikkan harga. Kalau naikkan harga pun tidaklah begitu banyak. Itu dari segi makanan. Dari segi perkhidmatan pula mungkin saya boleh bandingkan antara perkhidmatan di Negeri Sembilan dan juga di Selangor, di mana kita tahu Selangor merupakan negeri yang urban. Kalau diikutkan sebenarnya saya baru je potong rambut. Kalau Faris mesti perasan saya dah potong rambut, dia selalu tegur rambut saya. Jadi sebenarnya kalau diikutkan
menyebabkan sebenarnya di Negeri Sembilan ini harga gunting rambut RM15 berbanding dengan di Kuala Lumpur ataupun di kawasan-kawasan tempat saya tinggal harganya RM25. Jadi dari segi itu sebenarnya harga perkhidmatan itu sebenarnya masih lagi boleh dikatakan berpatutan di sini. Itu di harga yang sedikit mahal sebenarnya boleh dapat dalam RM10, malah bawah RM10 pun saya percaya masih lagi ada di kawasan Negeri Sembilan ini. Jadi itulah sebenarnya yang isu yang ingin kami bawakan. Isu kos sara hidup ini bukanlah isu kecil, bukanlah isu yang boleh dipandang enteng, boleh diketepikan sebegitu saja. Kerana ia melibatkan rakyat-rakyat di bawah ini. Yang di atas mungkin selesa, harga barang naik pun mereka tidak rasa kerana gaji mereka, allowance mereka semuanya mencecah 5 angka. Yang di bawah ini 3 angka pun sudah pun berasa bersyukur. Kalau dapat 4 sangat bersyukur, kalau dapat 5 terlebih-lebih syukur. Jadi itulah sebenarnya masalah rakyat-rakyat di bawah ini, di mana mereka terkesan dengan kos sara hidup. Kalau peniaga harga barang naik, nak naikkan harga tak sampai hati. Jadi itu menyebabkan mereka hanya mendapat sedikit untung. Kalau dulu untung banyak boleh beli macam-macam, sekarang kalau untung dapat beli makanan dan juga mencukupkan keperluan di rumah pun sudah memadai bagi mereka. Jadi itulah antara isu yang terus akan kami bawa ke Astro Awani, sentiasa akan membawakan isu-isu rakyat seperti ini kerana kita mahu ada satu penyelesaian tuntas. Walaupun kerajaan mengatakan bahawa harga barang sudah turun dan sebagainya di peringkat atasan, namun apabila kami berjumpa dengan di peringkat bawahan, ramai mengatakan ada naik, ada turun dan biasanya memang naik. Jadi apa yang penting sebenarnya ketika kerajaan dapat melaksanakan satu skim ataupun mekanisme yang membantu untuk menurunkan harga barang, yang untungnya siapa? Yang untungnya adalah rakyat. Rakyat sini bawah ramai sebenarnya, bukan saja peniaga, namun pengguna juga akan merasa untungnya. Jadi itulah yang kami bawakan supaya dengan harapan suara-suara yang kami bawakan ini dapat sedikit sebanyak menjentik emosi wakil-wakil rakyat kita untuk terus memperjuangkan isu kos sara hidup dan harga barang ini bagi memastikan rakyat di bawah ini dapat hidup, kalaupun tidak berhidup selesa, sekurang-kurangnya cukup makan, tidaklah sampai terpaksa ikat perut saban hari semata-mata kerana kos barang meningkat dan semata-mata juga kerana wakil rakyat sedang enak dibuai mimpi dan juga sedang enak ditampuk kuasa. Jadi saya fikir buat masa ini dulu laporan saya. Kembali dulu kepada rakan setugas Fahmi. Ya, baik. Terima kasih Fariz Azman dan juga Ridauddin Daud, wartawan Astro Awani di lapangan. Dan pastinya Ridauddin, kami akan potong rambut di Negeri Sembilan dah lepas ni. Ya, baik.